berkaitan dengan SOP bagi isu ataupun aktiviti sosial, kerana kita sedang memasuki peralihan ke endemik ni Dr. Ihsani, dan kebetulan kita akan memasuki bulan Ramadan dan juga hari raya misalnya, dan beberapa negeri sudah pun membuat kenyataan bahawa masjid surau dan tempat keraian untuk melakukan ibadah misalnya dibenarkan untuk kembali merapatkan saf, kembali melakukan fardu kifayah ataupun fardu ain, dan juga amalan yang wajib seperti solat 5 waktu, solat tarawih dan seumpamanya. Jadi di mana kita perlu berhati-hati dalam hal ini supaya kita tahu menjaga diri, dalam masa yang sama kita tidak mahu aktiviti ibadah ini menjadi satu tempat penularan baru ketika kita peralihan ke era endemik. Kalau sebelum ni, situasi sebelum ni, kita dapati memang banyak penularan berlaku di rumah-rumah ibadat, terutama sekali masjid lah. Okey, sebab mungkin dari segi pematuhan SOP itu tidak beberapa patuh. Dan sekarang kita memang lebih bersyukurlah sebab peluang melakukan ibadah tu telah diberi kepada ke arah yang lebih asal, di mana kebanyakan masjid pun telah memberi kelonggaran dengan boleh merapatkan saf dan juga sembahyang jemaah dan dapat mengimarkan masjid sempena Ramadan ini. Untuk itu, untuk memastikan semua jemaah kita lah, termasuk jawatankuasa masjid dan juga kita sebagai bakal jemaah, kita perlu memastikan bahawa diri kita pertama sekali kena selamat lah. Selamat supaya tidak terdedah kepada jangkitan dan tidak meribatkan jangkitan. Itu yang merujuk kepada strategi yang menuju ke endemik ini, di mana kita ada tekankan kepada 3 aspek, okey, iaitu dari segi keprihatinan kerajaan lah. Di samping maksudnya walaupun ada kelonggaran tersebut, tapi kita masih lagi memastikan bahawa situasi sentiasa dalam keadaan baik dengan penggunaan MySejahtera untuk find, test, trace, isolate and support. So di mana semua individu yang menggunakan aplikasi MySejahtera, kita dapat mengesan kalau mana-mana kes tu berlaku dan juga dapat mengesan kontak-kontak tersebut. Dan kita sentiasa pantau dan menyediakan kemudahan perawatan. So balik kepada individu tersebut, okey, individu tersebut perlu sentiasa melakukan penilaian risiko ataupun kita panggil penilaian risiko kendiri. Sebab dia perlu bijak sebenarnya. Kalau dia bergejala ataupun dia kontak rapat lah yang berisiko tinggi dengan gejala, kau boleh janganlah berada di kawasan tersebut sebab kita tak nak nanti berlakunya penularan. Okey, dan kalau boleh semayang tersebut mengikut peraturan lah yang ditetapkan oleh masjid tersebut, dan kita jangan menjadi punca kepada peribakan dengan terutama sekali bila dia bergejala lah. Dan pastikan, sebab kita tahu di samping adanya kelonggaran tersebut, dari segi SOP yang lain, terutama sekali adalah status vaksin lengkap. Status vaksin lengkap masih lagi kekal. So maknanya individu yang hadir ke masjid tersebut untuk aktiviti tersebut memang kena pastikan diri mereka berstatus vaksinasi lengkap. Barulah betul-betul selamat. Kalau yang tak ada vaksin ke, yang tak lengkap vaksin ke, kau memang tak boleh juga nak turut serta. So itu salah satu langkah lah sebenarnya yang kita nak memastikan bahawa tiada lagi penularan yang besar-besaran lah berlaku di semasa aktiviti sosial ini. Dr. Ihsani, itu yang saya nak tanya, soalan susulan saya berkaitan vaksinasi lengkap ini. Saya terdengar dan juga meneliti video-video di YouTube ataupun di Facebook, sosial media misalnya, mereka yang belum mendapatkan vaksinasi penggalak ataupun booster ini menjadikan isu besar bahawa kenapa kerajaan wajibkan pengambilan dos penggalak sedangkan mereka sudah ada dos 2 yang lengkap, tak kiralah apa nama vaksin yang diberikan sebelum itu. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak kementerian bahawa 2 juta masih belum melengkapkan dos penggalaknya, terutamanya yang mengambil dos Sinovac ataupun vaksin Sinovac belum tampil ke hadapan. Jadi ini seolah-olah menjadi isu besar kepada masyarakat, terutamanya di kalangan golongan veteran, golongan usia emas yang amat terdedah. Kelompok ini mungkin dikategorikan sebagai kelompok yang vulnerable ataupun kelompok rentan kerana mereka boleh mendapatkan impak COVID-19 yang serius jika mereka terdedah dengan COVID-19. Jadi
apa sebenarnya realiti di lapangan pada pandangan Dr. Ihsani yang menyebabkan mereka reluctant ataupun ada resistant? Dua yang sebelum ini mereka boleh datang ke depan, tetapi yang ketiga ataupun dos penggalak ni mereka menggunakan pelbagai alasan dan mula menyalah pihak kerajaan, pihak KKM bahawa mereka bukan bahan tikus ujian makmal misalnya, dan mereka sudah akur dengan arahan kerajaan sebelum ini kenapa perlu diwajibkan untuk mendapatkan dos penggalak, dan apatah lagi menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri ini mereka rasakan tidak adil kalau tidak ada dos penggalak, mereka tidak dibenarkan ke masjid. Dr. Ihsani. Okey. So menjawab kepada persoalan yang kemukakan oleh Nazri ni sendiri, kenapa dia orang tak nak ni sebenarnya? Sebab yang kita dapatilah kebanyakan mereka yang tak nak sebenarnya, mereka takut kepada kesan sampingan vaksin tersebut sebab pengalaman mereka semasa mengambil dos primer, iaitu dos pertama, dos kedua, masing-masing ada dari segi kesan AFI vaksin tersebut, seperti demam, sakit badan, ada yang jadi macam sesak nafas, dan kita pun sarankan jangan terlampau aktif selepas vaksin. So kebanyakan kita tengok memang ramai takut sakit sebabkan vaksin tersebut. Okey, tapi sebenarnya mereka mungkin disebabkan takut sakit tu mereka rasa tak perlu ambil lah. Tapi mungkin diorang tak nampak kepentingan vaksin ni sebenarnya. Dan bila kena cocok banyak kali, satu, sakit jarum tu sendiri, kena menghadapi jarum. Situasi nak menghadapi jarum tu sendiri sudah menjadi trauma certain individu sebab takut dengan jarum tersebut. And then bila masuk vaksin dalam badan pula, jadi rasa takut pula dengan kesan AFI itu akan jadi sakit disebabkan vaksin. Itu yang mungkin faktor utama lah yang kebanyakan mereka ni agak menolak dari segi untuk pengambilan booster. Dan kita dapati sebelum inilah kenapa mereka kita semua bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan vaksin dos primer ni, sebab masa tu kita berada dalam satu tempoh yang di mana nak bergerak pun sukar. Tak ada vaksin, tak dapat pulang ke kampung halaman sebelum tu lah masa tu, dan bila ada kelonggaran, untuk dapat kelonggaran, okey, boleh rentas negeri, kena ambil vaksin. So mungkin salah satu kita dapati macam reward lah ataupun benefit bila dapat vaksin, dapat kemudahan ini. Sekarang ni mungkin mereka dah ada kemudahan tersebut, dan sebab tu mungkin salah satu faktor lah yang mereka rasakan bahawa tak perlu ambil penggalak pun kita boleh melakukan rutin seharian. Cuma disebabkan itu, dan kita pun kena nampak juga dari segi realiti, dari segi keberkesanan vaksin tersebut bergantung kepada jenis-jenis vaksin. Dan memang kalau ikut kajian yang kita dapatilah daripada hasil kajian yang kita susuli, dan kajian di negara tempatan kita juga ada buat, juga mendapati bahawa kalau terutama sekali penerima vaksin Sinovac, dari segi perlindungan ataupun immunity dalam badan mereka akan mula menurun dalam tempoh selepas 3 bulan pengambilan dos kedua tersebut. So disebabkan itulah bila immunity menurun, bagaimana kita nak memastikan mereka ni betul-betul kita boleh yakin mereka ni betul-betul terlindung ataupun kalau dapat jangkitan pun tak akan dapat COVID yang teruk. Disebabkan itu kita memperkenalkan dos penggalak ini sebab kita nak memastikan bahawa semua masyarakat kita, tak kisahlah siapa sahaja pun, pastikan mendapatkan immunity yang sangat optimum. Kita nak optimalkan immunity dalam badan untuk tingkatkan perlindungan dalam badan. So kalau pertama sekali objektif tak nak kena jangkitan. Kalau kena sekalipun mungkin tak dapat jangkitan COVID yang serius. So disebabkan itu kita semua ni perlu lihat dari segi secara menyeluruh. Kita jangan tengok kepada salah satu bahagian saja. So kalau kita dapat melihat secara menyeluruh dari segi keberkesanan, apa tujuannya perlindungan penggalak ini diberikan, pasti saya rasa dan saya yakinlah mungkin akan ramai lagi yang dapat turut serta lah untuk mengambil dos penggalak ini. Berbaki beberapa hari saja sebelum 1 April ni dikatakan 2 juta ataupun kurang daripada 2 juta yang belum mendapatkan dos penggalak bagi vaksin Sinovac ataupun vaksin lain. Mereka tidak akan mendapat pengiktirafan full vaccination ataupun vaksinasi penuh di MySejahteranya. Jadi Dr. Ihsani, tolong kita macam mana nak yakinkan mereka ini. Mereka ini mungkin dah pelbagai cara, ahli keluarga mereka pujuk ataupun rakan-rakan mereka pujuk dan sebagainya untuk tampil ke depan untuk lengkapkan dos penggalak. Barulah MySejahtera mereka akan
memberi sijil vaksinasi penuh. Tetapi jika mereka tidak tampil ke hadapan menjelang 1 April, mereka akan terbatal dengan 2 dos premier atau primer yang mereka sudah pun dapat sebelum ini. Dr. Ihsani. Okey, so kita dapat tahulah kan, kalau dah berubah status, maksudnya kita dah dalam berada, kalau individu tersebut berubah status, individu dah tak ada kategori sebagai dos lengkap. So maksudnya dia kira dos tak ada. Bila tak ada lengkap dos ni, maksudnya banyak dari segi kelebihan yang sedia ada sekarang dah boleh dikatakan terbatal lah. Contohnya, kalau warga emas sekarang, bukan saja warga emas, saya rasa semualah masyarakat kita mesti nak mengambil kesempatan ni tu, bila dah masuk bulan Ramadan, nak pergi ke masjid, nak berjemaah semua. Tapi bila dah berubah status, maka tak dapat masuk lagi ke masjid. Okay. Dan sama juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau nak pergi ke pasar Ramadan ke, ataupun nak masuk ke premis-premis yang berlainan. Okay. Kalau dari segi dari segi kemudahan tersebut memang banyak dah jadi limited dan jadi terhad. So bila dah berlaku masa tersebut, masa tu mungkinlah ramailah yang akan datang ke depan semula ataupun memohonlah untuk dapatkan dos penggalak ini. Okay. So bila bertukar status, baru tahulah bagaimana reaksi masyarakat kita nanti. Sebab terutama sekali kelompok yang 2 juta ini. Sebab bila mereka, kenapa kita pun buat kat sini bukan atas suka-suka lah sebenarnya, sebab kita nak memastikan keselamatan mereka sebenarnya. Okey, sebab kita tahu banyak jangkitan ataupun kematian terutama sekali berlaku di kalangan penerima vaksin Sinovac ini. Disebabkan itu kita mengadakan kaedah ini supaya menggalakkan mereka untuk lebih hadir. Dan yang penting sekali, bila berlakunya penguatkuasaan, contohnya kalau premis itu sendiri, dia nak memastikan persekitaran mereka itu selamat, mereka akan semak betul-betul. Okey, kalau cuba tunjuk status vaksin, tak lengkap, dia memang tak akan bagi masuk. So yang penting di samping arahan ataupun peraturan yang diberikan, penguatkuasaan memang sangat pentinglah untuk memastikan kita semua ni dapat akses yang terbaik dan juga perlindungan yang selamat lah. Okey, terima kasih Dr. Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia, mungkin menjawab persoalan dan kesangsian masyarakat di luar sana berkaitan dengan kita menuju ke peralihan fasa endemik bermula 1 April. Begitu juga berkaitan dengan kepentingan semua masyarakat yang belum mendapatkan dos penggalak untuk tampil ke hadapan untuk memastikan mereka mendapat segala privilege ataupun kelebihan vaksin penuh apabila mereka sudah mendapatkan 3 dos termasuk 1 dos penggalak. Terima kasih Dr. Ihsani Mahmud sekali lagi dengan perbincangan kami pada malam ini. Itu saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Menjelang 1 April 2022, negara akan beralih ke fasa endemik dan sempadan negara akan dibuka sepenuhnya dan beberapa kelonggaran yang sebelum ini ditetapkan ada SOP yang ketat dikuatkuasakan akan mula dilonggarkan dan pergerakan rakyat Malaysia untuk keluar masuk ke luar negara dan juga merentas sempadan akan diberikan kelonggaran sepenuhnya. Beberapa juga perkara berkaitan dengan protokol SOP kesihatan awam juga akan mula dilonggarkan, terutamanya berkaitan dengan pembukaan sektor ekonomi dan juga kebenaran untuk pekerja kembali ke sektor pekerjaan ataupun ke pejabat. Dan jika ada sebarang masalah berkaitan dengan kesihatan awam, maka pihak majikan dan juga individu pekerja akan melakukan self quarantine ataupun pemeriksaan secara kendiri. Jadi semua itu akan kita lihat secara lebih dekat apakah yang dimasukkan negara beralih ke fasa endemik, apakah maksud endemik. Begitu juga 1 April merupakan tarikh akhir kepada mereka yang belum mendapatkan dos penggalak ataupun yang belum memberikan sebarang reaksi berkaitan
bagaimana mereka perlu tampil ke hadapan untuk melengkapkan vaksin penuh mereka dan tarikh 1 April semakin hampir. Jadi semua itu akan saya bincangkan bersama Dr. Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Ihsani, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nazri. Terima kasih Khabar baik. Doktor kerana sudi bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Dr. Ihsani, untuk kita memahami bagaimana negara perlu beralih dengan lancar dan juga teratur dalam fasa endemik. Jadi apa yang sebenarnya yang perlu kita tahu? Bila kita kata masuk kepada peralihan fasa endemik, memang kita menjangkakan virus ni memang masih wujud. Mungkin dia merebak pada tahap yang lebih rendah. Okey. Dan kemungkinan juga berlaku peningkatan penularan secara bermusim. Mungkin ada satu tempoh, dia akan naik banyak. Ada satu tempoh tiada, macam tu. Dan kemungkinan wabak masih boleh berlaku sebab bergantung dari segi penularan virus tersebut. Dan kalau kita boleh ambil kata mudah lah, yang orang kata best case scenario, virus ni akan berkelakuan seperti virus respiratory yang lain. Contohnya macam measles ataupun apa-apa respiratory virus yang lain yang boleh menyebabkan demam, sesama seperti influenza, dan juga walaupun mudah berjangkit, cuma dia jarang-jarang menyebabkan penyakit serius. Yang teruknya sekali, kalau worst case dia adalah boleh menyebabkan gelombang jangkitan yang besar bersekali dengan peningkatan kejadian penyakit yang serius. So bila kita merujuk kepada 1 April ni nanti, okey, memang kita semua mungkin ada yang tak sabar juga, ada pun mungkin kalau di bidang kesihatan kita mungkin dalam proses meningkatkan lagi, mengukuhkan lagi sistem kapasiti kesihatan kita, sebab bila bermulanya 1 April, maksudnya masuk kepada fasa peralihan ke endemik COVID-19, dan kita kena ingat belum lagi endemik. Kita baru beralih kepada fasa peralihan ke endemik. So tak kira sama ada berada dalam fasa pandemik atau endemik, kita walaupun masih memerlukan program kawalan penyakit yang mantap untuk mengurangkan jangkitan serta mengurangkan morbidity dan terutama sekali mengurangkan kematian. Ya, Dr. Ihsani, itu selaras dengan pengumuman WHO bahawa dunia belum boleh bergerak ke fasa endemik ataupun memasuki fasa endemik sepenuhnya kerana varian mutasi COVID-19 ini berada di sekeliling kita dan kes masih tinggi dari aspek kesihatan awam, penularannya masih tinggi dan beberapa buah negara terutamanya di Jepun, di Korea dan juga di negara Eropah, walaupun mereka sudah mengalami satu peak yang amat tinggi untuk mengalami varian Omicron, tetapi mereka mula mengendur ataupun peaknya sudah pun menurun. Tetapi seperti mana Dr. Ihsani katakan, mereka juga akan mengalami fasa-fasa peak ataupun kemuncak pada masa-masa tertentu. Jadi ketika kita beralih ke fasa peralihan ke endemik, bermula 1 April ini, kita sebenarnya memasuki satu fasa exit strategi ataupun untuk kita kembali kepada kehidupan normal kita yang hampir sama seperti sebelum COVID-19 negara kita, iaitu pada akhir 2019. Jadi di mana kita punya kawalan kendiri, bagaimana ke fasa kesihatan awam kita ataupun situasi kesihatan awam kita perlu lebih munasabah, perlu lebih ataupun mampu menampung segala kemasukan-kemasukan jika kita berada dalam musim yang kemuncaknya dalam apa pun varian COVID yang melanda negara kita. Jadi dalam exit strategi yang ampuh ini, bagaimana kita perlu mewujudkan satu ekosistem yang benar-benar kita dapat mengawal, dalam masa yang sama kita sentiasa berwaspada dengan situasi keliling kita. Dr. Ihsani. Okey. So dia merujuk kembali kepada diri kita sendirilah. Apakah persediaan kita sebenarnya bila nak memasuki fasa peralihan endemik ataupun endemik kemudian. Okey. Sebab sepanjang tempoh yang kita dah lalui dan bermula pada hujung 2019 melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020 diteruskan dengan sekarang program pemulihan negara. So dalam tempoh berperingkat ini kita semua telah diberi pendedahan, dah diberi didikan dan diberi pengajaran juga untuk kita belajar bagaimana nak hidup bersama virus COVID-19 ni dalam keadaan yang paling kurang mengganggu kehidupan harian kita.
Okey. So hidup bersama COVID-19 ni ataupun living with COVID-19 memang boleh diertikan sebagai hidup secara sihat dan selamat walaupun virus COVID-19 ni masih lagi berada dalam persekitaran kita. So menyelesaikan kehidupan kita bersama virus ni dengan terus mengamalkan langkah-langkah kesihatan lah, seperti melindungi diri, keluarga dan masyarakat. So kalau kita tengok sekarang, kita masih lagi ada SOP yang kita boleh rujuk dan kita berpandukan SOP tersebut lah yang mengandungi 10 keperluan untuk memastikan bahawa penularan jangkitan tu kau boleh tak ada lah juga sebenarnya. Kau boleh nak menurunkan seboleh-bolehnya penularan jangkitan tersebut. Kalau ada sekalipun tak menyebabkan keterukan, iaitu kurang mobility dan juga mortality. Sebab kita nampak di sini adalah pemakaian pelitup muka ketika di tempat awam. Di tempat awam masih lagi perlu mempraktikkan pelitup muka. Sebab kita tahu rebatkan virus ini melalui udara, bawaan udara. Okey. So dan kita perlu memastikan pengudaraan ataupun sistem ventilasi yang baik. Dan untuk bagi kes-kes yang disyaki ataupun yang disahkan termasuk juga kontak rapat, kita juga telah mengeluarkan garis panduan yang di mana sekarang ni semua orang dah boleh melakukan diagnosa sendiri dan boleh melakukan tindakan sewajarnya, sama ada perlu mengamalkan isolasi ataupun mengkuarantinkan diri ataupun boleh meneruskan bekerja dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan garis panduan, dan benda ini mudah diakses lah. Dan kita masih lagi menekankan dari segi penjarakan fizikal, kebersihan tangan, dari segi kebersihan premis dan juga ujian pengesanan COVID-19 berdasarkan National Testing Strategy yang kita sentiasa kemaskini maklumat tersebut, di mana bila perlu kita buat ujian, adakah perlu diulang ataupun ujian jenis apa yang sesuai. Okey, semua itu telah dikemaskini untuk sebagai persediaan kepada kita semua. Dan juga yang kat sini yang memang sangat-sangat membantu dalam program kawalan penyakit kita ini adalah dari segi keperluan vaksinasi untuk bukan saja aktiviti tertentu tapi kepada semua kategori umur. Sebab sekarang ni vaksinasi kita pun dah diperluaskan ke umur 5 tahun di mana kita dapati kes-kes di kalangan kanak-kanak umur hingga 5 hingga 11 ni juga mula meningkat. Dengan memperkenalkan vaksinasi, kita dapat sedikit sebanyak menurunkan beberapa kes dan juga kumpulan yang vulnerable ni yang kumpulan yang dikategorikan sebagai berisiko. Okey. Dan dari segi tersebut kita juga ada kaedah amalkan ujian test lepas tu kena report, lepas tu kita kena inform ataupun kalau ada masalah kena dapat kerujukan. Sekarang ni pun kaedah rujukan jika ada gejala yang teruk, kita pun memperkenalkan kaedah maya ataupun kita panggil virtual CC, di mana di situ doktor-doktor ataupun pegawai perubatan akan buat penilaian secara maya, dan jika ada keperluan yang mendesak yang untuk mengesahkan dari segi keterukan penyakit, boleh hadir secara fizikal di hospital untuk penilaian selanjutnya. Okey. So pelbagai kaedah yang diperkenalkan ini sebenarnya adalah sebagai persediaan dan tata cara yang perlu dipraktikkan oleh kita semua sebagai masyarakat sebagai persediaan menghadapi proses peralihan ke fasa endemik ini. Untuk kita memahami lebih lanjut, Dr. Ihsani, berkaitan dengan fasa peralihan ke endemik, iaitu pemakaian pelitup muka di tempat awam. Ini menjadi perdebatan kerana masyarakat sekarang seolah-olah ambil mudah pemakaian pelitup muka ataupun face mask. Mereka yakin kalau berada di luar, mereka rasa tidak perlu memakai pelitup muka kerana apa yang mereka lihat di paparan media misalnya di luar negara. Kalau kita lihat Liga Perdana Inggeris di stadium itu penuh sesak dan duduk berapat-rapat di dalam stadium, mereka tidak langsung memakai face mask ataupun pelitup muka. Begitu juga di beberapa negara Asia misalnya. Tetapi mengapa di negara kita masih mewajibkan apabila kita keluar ke tempat awam, kita wajib memakai pelitup muka, apatah lagi di tempat yang padat ataupun ramai crowd ataupun ramai masyarakat. Begitu juga apabila kita berada di dalam tempat yang tertutup seperti kawasan yang berhawa dingin seperti di pejabat, di restoran dan sebagainya, dan cepat-cepat apabila kita habis selesai bekerja ataupun kita tidak perlu membuka pelitup muka untuk kita makan misalnya, kita perlu memakai dengan segera pelitup muka. Jadi bagaimana kita perlu meyakinkan masyarakat bahawa pelitup muka adalah senjata yang ampuh untuk kita menghalang
penularan virus COVID-19 kerana dalam penularan ini dikatakan tadi Dr. Ihsan bahawa ia boleh menular dengan airborne ataupun melalui udara misalnya. Dr. Ihsan. Okay, alright. Sebab kita tahu dari segi kaedah transmisi virus ni adalah melalui bawaan udara. Dia boleh berlaku ketika kita bercakap, menyanyi, ataupun yalah itu paling, ataupun kita bersin, batuk bersin. So individu yang sedang ada virus yang aktif dalam badan dan dia memang sah positif lah COVID-19 ini, bila dia bercakap, menyanyi dan itu semua, dia akan bersin dan dia boleh merebakkan virus kepada individu sekitar mereka, terutama sekali golongan yang sihat lah, terutama sekali, ataupun yang kontak rapat lah. So dengan memakai pelitup muka ni, sebab kita tahu pelitup muka ni memang dia ada spesifikasi yang khas untuk melindungi daripada virus tersebut dapat menembusi masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan. Okey. So itu memang kita dapati memang itu adalah kaedah yang sebenarnya salah satu kaedah yang bukan perubatan yang sangat baik yang boleh dikekalkan sebagai melindungi individu ni tak dapat jangkitan virus tersebut. Okey. So bila kita pakai mask, virus tak dapat masuk. Konsep yang paling senang. So bila tak dapat masuk dalam badan, dia adalah proses jangkitan. Okey, tapi kita kena tengok jenis mask yang kita pakai dan juga kadang-kadang mask yang kita pakai tu longgar ataupun pakai tata cara yang tak betul lah sebenarnya, itu boleh mendoronglah kepada mendapat jangkitan. Tapi bila bercakap tentang pemakaian pelitup muka, kalau ikutkan SOP yang dikeluarkan oleh MKN pada awal Mac baru ini, memang dinyatakan wajib memakai pelitup muka terutama di tempat awam, tapi kita ada beri pengecualian. Okey, kita ada beri pengecualian untuk tempat-tempat yang tertentulah seperti ruang kerja yang bersendirian, ketika kita bersukan dan berekreasi ataupun bawa kenderaan sendiri yang hanya ada ahli isi rumah saja, ataupun kawasan tempat awam yang tiada orang lain. Mungkin kita tengah seorang-seorang di situ, kalau tengah makan pun memanglah tak boleh nak tutup lah kan, kena buka mask juga. So sebenarnya kemudahan tersebut tetap ada, pengecualian tersebut tetap ada, tapi penekanan utama yang kita tekankan di sini adalah pemakaian pelitup muka, sebab kita tahu dengan menutup kita punya ruang pernafasan dan dapat mengelakkan daripada kemasukan virus ke dalam badan kita lah secara tak langsung.